innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kita berada pada bab yang ke-12 ni. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Muka surat 97, ya, cincin Rasulillah. Okey, ulasan bab, ya, Ibnul Arabi, ya. Dalam apa tradisi ilmu Islam ada dua nama ni. Yang pertama Ibnu Arabi, tak ada al tengah-tengah. Satu lagi Ibnul Arabi. Pasal apa kita perlu meticulous sikit benda ni? Ya, pasal kalau tak sebut al tengah orang lain. Kalau letak al, ini Ibnul Arabi, ada alif lam. Ibnul Arabi, ya. Kalau Ibnul Arabi ni dia ahli sunnah wal jamaah, ya, maknanya dia seorang ulama tafsir, ya, dia berasal daripada Spain, ya, dia ni Spanish ni, dia Spanish, ya. Jadi Spanish ni maknanya orang yang apa kita panggil, ya, orang yang berasal daripada Eropah. Jadi Spanish, ya, dia orang Andalusia, ya. Jadi Andalus di apa kita panggil, ya, southern part of Spain lah, Andalus, ya. Macam Madrid apa semua tu tak masuk lah, ya, yang belah bawah, ya, Cordoba, kemudian Granada, ya, di bawah-bawah tu. Itu kita panggil sebagai apa ni, Andalusia, ya, Andalusia. Sebelah atas tu Spain lah, ya. Tapi semua sekarang ni sudah masuk di negara Spain lah. Jadi Ibnul Arabi. Kalau Ibnu Arabi tak ada al, itu ahli sufi, ya. Ahli sufi yang mengasaskan ajaran Wahdatul Wujud. Ya, jadi perempuan kena ambil maklum lah Al-Wahdatul Wujud ni sebab dia popular balik. Ya, terutamanya dalam banyak apa kita panggil, ya, kursus-kursus motivasi lah. Ya, mungkin sebahagian pun perempuan pun ada ikut. Ya, perempuan pernah tak ikut program NLP? Pernah tak? Tak pernah dengar NLP? Ada Ustaz Pernah masa dengar. di Telekom. Pernah dengar Ya, tapi tak. Hmm. NLP ni apa kaedah apa Neuro, NLP? neuro apa lah lupa dah nama dah. Ada dia punya NLP ada. Macam Orang Shah Alam tak ESQ. pernah dengar NLP, tak betul lah. Ya, kalau orang kurang tak pernah dengar tu memang sangat wajar lah. Orang kampung kan. Orang Shah Alam tak pernah dengar NLP. NLP ni dah berpuluh Ada. tahun dah. Ya, Ha. Neuro Linguistic Programming. Natural Language Processing, Neuro Ya. Linguistic Programming. Dia tu ada apa? Ada cerita hipnosis lah kat situ. Ya, Hmm. dia panggil hypnostic therapy. Ni kursus motivasi kebanyakannya semua ada cerita benda tu. Dan itu ada unsur Hinduism, ada unsur meditasi, ya, meditasi macam Buddha. Dan dia ada isu ni lah, ya, dia panggil apa ni, new movement ni, new age movement, ya. Jadi new age movement ni biasanya semua ada unsur hipnosis, ya, dan juga apa apa kita panggil tadi, ya, wahdatul wujud. Wahdatul wujud ni maknanya Allah bersatu dengan alam. Dalam diri kita ni ada unsur ketuhanan, dalam alam pun ada juga. Tu tak betul lah, mana boleh, ya. Wahdatul wujud ni salah dia. Jadi Wahdatul Wujud ni antaranya diasaskan oleh Ibnu Arabi. Bukan ni, ya. Ibnu, tak ada al tengah. Jadi perempuan Google je lah tengok, ya, NLP ni. Tujuan dia mungkin baik, bagus. Ya, untuk motivasi. Kursus motivasi biasanya mesti ada masuk benda-benda ni. Ya, macam kita kata Law of Attraction. Takkan tak pernah dengar kan? Law of Attraction tu, ya. Tu semua ada apa kita panggil, tujuan dia memang nampak macam baik, tak ada kaitan agama, tak, dia ada kaitan agama, dia ada kaitan meditasi, dia ada kaitan underconscious punya pengaruh, ya, mesti semua, Selit ya. kan. Dan pengasas dia kebanyakannya orang barat lah, macam psikologis lah, Sigmund Freud kan. Kalau kita belajar Sigmund Freud ni. psikologi, ya, education mesti jumpa punya, ya. Jadi Sigmund Freud ni apa ni, pernah pernah jadi gila kan, pernah jadi orang gila. Dia pernah dirawat, ya, dibuat gila. Dia memang orang pandai, orang bijak, ya. Tapi kalau orang yang dah ada kes apa ni mental, ya, tiba-tiba kita jadikan dia sebagai rujukan tu, tak boleh lah, minta maaf lah. Kita kata tak boleh, ya. Jadi Barat menggunakan idea-idea macam ni lah, ya. Yang kita panggil sebagai, zaman kita panggil New Age Movement. Termasuk yang berlaku di Shah Alam baru-baru ni lah, ya. Yang terapi tu, yang kena tangkap tu, ya.
dekat apa ni SACC apa kan, ya. Malu je. Apa nama tu? Buat malu orang Shah Alam. Buat malu orang Shah Alam, ya, yang ada apa dia kata, ada tarian lucah lah apa semua sebagainya Ha. kan, ya. Dan banyak yang jadi mangsa, ya, dan banyak kita kata program-program motivasi ni memang tujuan dia baik, ya. Tapi macam tadilah, dia dia bila tak ada pengaruh agama, dia memang pengaruh lain lah, Dia selit ya. kan. Dia tak ada pengaruh agama kan, tak, sebab agama tak boleh terima, ya. Macam kita kata hipnosis ni secara umumnya adalah pukau lah, pukau. Kita pukau orang. Ya, kita kontrol dia, ya. Kita kontrol dia punya underconscious mind dia. Jadi benda-benda macam tu banyaklah, perempuan boleh Google je lah tengok, ya. Ada banyak video-video yang apa kita panggil, dikomen oleh para ulama Islam lah, ya, tentang benda-benda ni. Di negara Arab mungkin kurang sikit, ya, tapi di negara bukan Arab tu banyak. Ya, pasal apa? Sebab dia bertopeng di belakang motivasi lah, khusus motivasi. Ya, kalau dulu apa ni, apa kita panggil, ya, di Malaysia ni ASQ lah, ASQ. Hmm. ASQ tu, ya, itu sampai JAKIM, apa ni, Mufti Wilayah, ya, terpaksa buat fatwa, dan akhirnya tak boleh lagi buat ASQ tu. Ya, dulu ASQ tu popular lah. Ya, dan ASQ tu kalau kita masuk, dia bukan 5-600 kan, dia 2-3 ribu kena bayar. Ya, Cuba bayangkan mahal. berapa ramai orang, ya. Mungkin perempuan pun mungkin pernah pernah ikut kot. Pernah ke, Pernah Kak Ustaz. Hang? Dulu Saya Telekom. tak pernah. Tapi sebenarnya ramai orang pergi. Ya, ramai, ya. Kadang-kadang Emotional company service pun hantar workshop. staff. Company, ya, hantar staff untuk pergi Company hantar kursus-kursus staff. macam tu. Ya, dia memang memang dia tujuan dia nampak macam bagus lah, memanglah, sebab dia tujuan dia untuk apa kita panggil, ya, untuk bagi motivasi lah kepada kepada staff tu supaya bekerja dengan lebih rajin, committed kan. Ya, jadi macam-macam lah, ya, dia punya tujuan tu memang nampak baik, ya. Tapi bila kita menyelami dia, kita tengok background dia, dia punya falsafah di sebalik itu memang ada Hinduism, Buddhism, ya, dan ajaran-ajaran bersifat wahdatul wujud tadi. Wahdatul wujud ni mana kesatuan alam dengan Tuhan. Tak boleh, ya, mana alam bersatu dengan Tuhan. Alam ni makhluk. Ya, alam ni semua makhluk kan. Ya, Allah adalah pencipta makhluk. Macam mana Allah bergabung dengan makhluk? Tak boleh. Ya, kita tengok macam tu pun kita tahu dah. Ya, tak betul. Okey, ya, itu Ibnu Arabi. Jadi zaman ni dia dah mula balik, ya. Jadi bila apa kita panggil, ya, bila pejabat agama, ya, buat apa kita panggil, ya, buat kajian, ya, minta mereka yang pernah terlibat, ya, sebahagian mereka ni adalah academician lah, ya, duduk di universiti, ya, jadi master dalam master trainer, ya, ESQ, ya, ataupun apa tadi kita panggil sebagai apa ni, apa NLP dan sebagainya, ya. Dia ada NLPS, NLP spiritual, ya. Dia cuba bagi elemen Islam lah masuk dalam tu, tapi sebab asasnya tu tak agama, tak agamawi, tak Islamik, jadi dia tempel-tempel aja lah, bagi bunyi-bunyi macam Islamik kita kata, ya. Tak boleh lah. Jadi itulah benda yang kita apa kita cabaran pada anak-anak kita, sebab kadang-kadang di sekolah pun buat. Ya, sekolah-sekolah asrama penuh lah, ya. Banyak buat benda-benda ni, ya. Kalau dulu kita kata, sebab Ustaz kebetulan kenal dengan bekas ketua pengarah MARA, ya, Datuk Ridwan apa tak ingat nama dia, ya. Dia kata dia zaman dia tu, tapi zaman dia bagus lah, ya, pasal masa tu Tun Mahathir bawa apa kita panggil Edward Di Bono, ya, Hmm. Edward Di Bono datang, ya. Edward Di Bono memperkenalkan apa ni, satu cara berfikir kan, dia dipanggil lateral thinking. Lateral thinking. Lateral thinking, ya. Jadi lateral thinking tu sebab Tuan Mahathir suka benda tu, so dia belajar juga, ya, dan diperkenalkan kepada MARA. Jadi Datuk Ridwan kata, ya, dia hantar beberapa guru-guru, ya, dan pegawai MARA untuk belajar apa ni, apa lateral thinking tu, dan serapkan kepada pelajar-pelajar. Itu lateral thinking tu lain, itu benda, ya. Lateral thinking tu, okey, itu cara berfikir. Cara fikir okey, tak ada masalah, ya. Kita mengajar pelajar ni supaya berfikir luar kotak, kita kata. Itu okey, tak ada isu. Ya, tapi kalau dah bermain dengan pukau, dengan hipnostik, terapi dan sebagainya, oh tu memang problem. Ya, sebab dia ada benda-benda lain yang dimasukkan dalam tu. Jadi kena berhati-hatilah, ya. Sebab budak-budak ni dia tak tahu, ya. Jadi kita pula tak buat homework, ya, kita main hantar je anak kita, ya, untuk ESQ lah. ESQ tu memang ramai dulu, ya. Banyak tahun juga, ya. Dia punya master trainer daripada Indonesia.
Ya, apa ni, Ari Ginanjar kalau tak salah ustaz nama dia. Ustaz pun hampir nak pergi, ya. Tapi tak tahu macam mana tak jadi pergi. Alhamdulillah lah tak pergi kan. Tapi macam tadi lah, kalau pergi bagus juga sebab paling kurang ustaz boleh tahu lebih detail. Kalau tidak ustaz kena YouTube lah, YouTube tengok ya, video lama-lama kita nak tahu apa benda. Tapi yang pergi itu pun ustaz-ustaz pun ramai pergi juga. Ya, pasal tujuan dia macam bagus ya. Tapi konten dia tu itu bermasalah. Okey, tak itu je lah ya. Sebab nanti perempuan dengan Ibnu Arabi, dia adalah pengasas kepada satu konsep namanya wahdatul wujud. Wahdah tu kesatuan. Wujud tu maknanya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Wujud Allah tu bergabung dengan semua makhluk. Tak betul lah, tak boleh. Sebab Allah pencipta. Macam mana Allah bergabung dengan makhluk pula? Ya, tak betul lah. Makhluk tu dalam diri kita ni ada Allah. Ya, dalam pokok, dalam alam, dalam tak boleh ya, tak boleh. Memang tak boleh. Macam mana Allah bergabung? Itu dah macam Kristian ya. Ada Tuhan anak ya, ada Tuhan bapa ya, itu dah macam tu. Ya, sedangkan kita kata Tuhan tu lam yalid wa lam yulad. Allah tidak ada anak dan Allah tidak diperanakkan. Maknanya Allah tak ada mak bapak. Allah tidak ada permulaan dan pengakhiran. Yang ada beginning and the end tu makhluk. Allah tak ada sebab Allah yang mencipta. Allah yang mencipta masa. Kan? Sebelum masa tu ada, Allah sudah sedia ada. Jadi macam mana kita nak kata ya, ada permulaan, ada pengakhiran, itu makhluk bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ibnul Arabi menyebut, okey, termasuk pada bab kita, memakai cincin telah menjadi adat bagi umat yang terdahulu. Jadi orang dulu pun pakai cincin, ya. Jadi tak ada isu lah. Ya, cincin ni sebagai perhiasan. Cuma persoalan dia, Nabi pakai cincin tu untuk perhiasan ke? Itu soalan besar dia. Ya, dia punya big question ya, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Adakah Nabi pakai cincin untuk perhiasan? Itu soalan dia. Kalau orang tanyalah pada Kak Rozi, Nabi pakai cincin untuk perhiasan ke atau bukan? Bukan untuk cap mohor Bukan dia. ya. Jadi dia pakai cincin tu mesti ada sebab kan? Hmm. Apa tujuan dia agaknya Kak Rozi? Kalau dah buat homework lah, kalau dah baca. Administratif cap mohor dia. Ya, ada tujuan pengurusan administrative purposes ya, sebab kita bacalah ya. Bila Islam datang, Islam menggalakkan pemakaian cincin dengan meletakkan hukum sunat pada dia, hukum sunat. Sunat pakai cincin tu ya. Tapi sunat yang bagaimana kita tengok. Ibnu Jamaah ni nama seorang ulama daripada Mesir. Ibnu Jamaah ya. Dia ulama sirah dan juga ulama apa dalam bidang apa kita panggil, dalam bidang hadis ya. Jadi biasanya hadis ni dia sinonim dengan sirah. Pasal cerita sirah tu, dia datang pendetailan tu dalam hadis lah. Ya, pasal hadis tu yang cerita detail, so kita ambil daripada hadis. Begitu juga tafsir Quran lah. Ya. Jadi kalau kita tahu sirah, sebenarnya tafsir Quran tu kebanyakannya cerita sirah. Pasal contoh ayat Quran turun kan, contoh cerita Perang Badar. So kalau kita tak tahu cerita Badar, so kita kata Perang Badar perang yang keberapa? Perang Badar ni kat mana? Perang Badar ni berapa orang terlibat? Perang Badar ni Islam menang ke kalah kan? Nak tahu detail memang kena tengok dalam kitab sirah lah baru kita tahu. Ya, orang Islam 305 lawan dengan 1,000 orang musuh, ya. Ketua musuh Abu Jahal, Nabi jadi ketua orang Islam. Kemudian apa ni? Orang Islam tak ada apa? Tak ada persediaan untuk perang sebab mereka datang untuk mengambil apa kita panggil ganti rugi kan, barang-barang orang Islam yang telah dirampas ya oleh orang Quraisy masa di Mekah. Jadi nak tahu cerita detail kena tengok kitab sirah. Jadi bila kita belajar hadis atau belajar Quran, tafsir Quran, kita akan belajar sirah sebenarnya. So knowing sirah akan membantu kepahaman kita terhadap hadis dan juga ayat-ayat Al-Quran. Dia tak boleh lari, dia complement each other, perempuan, ya. Jadi Ibnu Jamaah dan sebilangan ulama yang lain menyatakan generasi salaf. Salaf ni the first 300 years dalam Islamic calendar. The first 300 years of Islamic calendar. Maknanya zaman sahabat Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, ya, maknanya the first 300 years. Termasuklah para ulama hadis yang abang tani itulah, yang 7 orang tu. Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, ya, Imam Tirmizi, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, 7 tu yang kita panggil abang tani tu kan, ABMTANI, itu semua tu adalah zaman the first 300 years of Islamic calendar. Selepas zaman mereka, barulah masuk zaman khalaf dia panggil. That's why kita selalu sebut generasi salaf dan khalaf.
Generasi salaf, generasi Nabi, para sahabat, tabi'in dan atba' tabi'in. Ya, macam imam mazhab tu semua salaf. Imam apa kita panggil Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Ahmad bin Hanbal. Ulama-ulama hadis tu semua dalam 300 years, ya. Awal, the first 300 years. Kalau sahabat Nabi lagilah, ya. Sahabat Nabi tabi'in macam Hasan Basri, ya, tokoh-tokoh ulama hebat ni kebanyakan mereka memang hidup pada zaman salaf kita panggil, ya. Jadi kalau kita zaman khalaf macam sekarang khalaf, tetapi kita cuba menghidupkan balik salaf tu, sebab tu dipanggil salafi. Itu yang panggil salafi tu, ya. Tapi jangan salah lah, ya. Salafi ni merujuk kepada orang zaman khalaf tetapi dia nak tiru macam salaf tu. Macam kita lah, ya. Kita nak tiru. Kita kata walaupun kita hidup zaman zaman moden, tapi kita nak buat solat sunat kita macam Nabi buat. Tu orang yang berusaha untuk follow tu dipanggil salafi. Ya, banyak orang bagi salah definisi, ya. Salafi tu kita yang hidup zaman khalaf, tetapi kita nak follow yang salaf. That's why kita dipanggil salafi, ya. Salafi tu mana kita nak ikut macam kalau dulu kita sembahyang qabliyah zuhur 2 rakaat. Tapi bila kita belajar hadis, kita tengok ya, dalam bab sembahyang sunat Nabi qabliyah zuhur 4. Kita belajar kan cerita Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ni siapa Kak Ana? Abu Ayyub Al-Ansari. Uh, sahabat Rasulullah. Pastilah dia sahabat. Tapi apa signifikan dia ni? Kalau Dia kita di, sebut Abu Ayyub je, kita ingat tentang apa? di Madinah, Rasulullah duduk rumah dia. Nabi duduk rumah dia selama setahun. Ya, dia menyediakan tempat solat Nabi, musalla Nabi tu di dalam rumah Abu Ayyub. Ya, dia sediakan makanan tengah hari, makan apa ni, sahur. Ya, Nabi buka puasa. Jadi dia ni very knowledgeable lah. Dan dia selalu tengok bila masuk waktu zuhur, Nabi solat qabliyah zuhur 4 rakaat. Dia lah tanya Nabi. Ya, kita dah tengok dalam bab solat sunat. Dan Nabi kata, Nabi 4 rakaat, tengah-tengah tak ada bagi salam, meaning 4 rakaat, 1 salam, dan setiap rakaat ada baca something, ya, ada baca ayat Quran, ada baca surah. Jadi hadis itu ada dalam kitab Syama'il kita ni, dan bila kita tahu je, so kita upgrade kita punya solat. Ya, maknanya instead of kita buat 2 rakaat qabliyah, sebab kita dah tahu, kita upgrade jadi 4 rakaat. Macam itulah ceritanya, ya. Maknanya kita cuba mengikut Nabi dan para sahabat buat, ya. Jadi kalau 2 rakaat acceptable sebab Abdullah bin Umar pun buat 2 rakaat. Tapi sebab ada hadis Abu Ayyub yang buat 4, so kita kata better buat 4 lah. So kita Ya, dipanggil umat khalafi lah, Ustaz. Kalau kita umat salafi. Salafi. salafi, Allah Akbar. Kak Rozi dah tertinggal maklumat ni. Ya, dia 2 zaman. The first 300 years, cuba dengar baik-baik. The first 300 Salaf. years itu salaf. After that 300 years called khalaf. So kita ni khalaf. Salah. Tapi kita cuba follow. Kalau kita tak follow, kita khalaf lah. Kita khalafi lah. Tapi sebab kita follow salaf, jadi kita dipanggil salafi. Salafi tu in terms of amalan kita, amalan dan pemikiran kita. Ya, mana kita cuba follow. Dulu kita, sebab dulu kita kan belajar dekat masjid, dekat surau, ya, yang kita tahu qabliyah zuhur ni 2. Tapi bila kita belajar hadis-hadis Nabi, belajar tafsir, belajar sirah dan sebagainya, kita dapati Nabi buat 4. Ya, jadi bila kita tahu Nabi buat 4, kita pun tukar. Ya, maknanya instead of buat 2, kita dah jadi 4. So kita cuba follow lah tu. Whenever you try to follow the Salaf generation, you are called Salafi. Simple je. Ya, kita memang hidup zaman khalaf, Kak Rozi. But we are Tapi called salafi because kita pasal follow kita follow. salaf Kalau punya kita sebab kita follow. practice. Kalau kita tak follow, kita kekal khalaf lah. Khalafi lah, ya. Tapi orang tak panggil lah khalafi sebab memang kita memang khalaf. Pasal kita tak hidup the first 300 years kan. Tapi kita cuba follow. Ya, sebab dulu macam ustaz jugalah, ya, kita di kampung-kampung tu dengar kuliah, dengar ceramah ustaz-ustaz dulu kan, ya. Tapi bila kita masuk universiti belajar hadis, kita belajar sirah dan sebagainya lebih detail, so kita tahu rupanya Nabi 4. So kita pun ubah, kita ikut yang dulu tu dipanggil salaf tadi. Ya, sembahyang duha contoh, ya. Dulu kita kata 2 pun okey. Tapi bila kita tahu Nabi Kapan? Nabi tak buat 2, Nabi buat 4 kan. Aisyah kata Nabi buat 4. Tengok balik dalam dalam apa ni, dalam Syama'il ni. Ini ustaz cerita ni semua Syama'il ni. Ya, Nabi buat Aisyah kata Nabi buat 4. Anas bin Malik kata Nabi buat 6.
Aisyah kata 4, ya. Anas bin Malik kata 6, ya. Kemudian Ummu Hanik itu kakak Sayyidina Ali. Masa Nabi datang Mekah, buka Mekah, Nabi kan rumah kat Mekah kan dah tak ada. Kan? Rumah Nabi kan dah diambil oleh Quraisy. Jadi bila Nabi buka kota Mekah, Nabi nak sembahyang duha, Nabi singgah di rumah Ummu Hanik. Ummu Hanik tu binti siapa? Binti Abu Talib. Maknanya kakak pada Sayyidina Ali lah. Pasal apa kita kata dia kakak Sayyidina Ali, mana kita tahu? Macam mana kita nak tahu dia tu kakak Sayyidina Ali? Jawapannya senang je. Binti? Pasal sebab Sayyidina Ali tu anak bongsu. Bila Sayyidina Ali anak bongsu, siapa-siapa yang bin Abu Talib atau binti Abu Talib dah tentulah lebih tua daripada Ali. Itulah cara dia. Logik. Senang je kan? Sebab Ali memang anak bongsu. That's why Nabi ambil Ali tu sebagai anak angkat. Pasal Nabi ambil yang paling kecil. Ya, yang paling bongsu mana yang paling kecil lah. Maknanya other than Sayyidina Ali, Ja'far ke, Uqail ke, Ummu Hanik ke, itu semua maknanya semua kakak ataupun abang kepada Sayyidina Ali. Okey, ya. Jadi bila Nabi singgah rumah Ummu Hanik, Nabi sembahyang duha 8 rakaat. So ada 4, ada 6, ada 8, ya. So apa macam mana kita nak buat keputusan? Jadi maknanya minimum 4, maksimum 8. Ya. Tapi yang Nabi kerap buat yang mana? Nabi kerap buat 4. Nabi buat kerap 4. Ya. Sebab tu Aisyah ada riwayat. Selepas Nabi sembahyang duha 4 rakaat. Kan Nabi baca doa istighfar tu. Allahumma gfirli kan. Allahumma gfirli wa tub alayya. Innaka antat tawwabur rahim. Allahumma gfirli. Allahumma gfirli. Ya Allah ampunkan dosa aku. Wa tub alayya. Terima taubat aku. Ya, apa ni, innaka anta, sesungguhnya engkau at-tawwab, orang yang maha penerima taubat, ar-rahim, yang maha belas kasihan. Allahumma ghafirli. Perempuan tulis Melayu dulu pun tak apa, nanti carilah dia punya teks dia. Ya, tulis Melayu dulu tak apa. Ya, tulis Rumi, Allahumma ghafirli. Ya, kerana dia sekolah kisahnya, dia pandai Jawi, tulis Jawi, Allahumma ghafirli wa tub alayya. Allahumma ghafirli. Allahumma ghafirli maknanya ya Allah ampunkan dosaku. Watub alayya, terimalah taubat aku. Ya, innaka, sesungguhnya engkau ya Allah at-tawwab, maha penerima taubat, ar-rahim, maha belas kasihan. Ya, jadi itu zikir yang dibaca oleh Nabi, kata Aisyah, selepas Nabi solat duha 4 rakaat. Ya, jadi mana Nabi tak buat 2 lah. Ya, pasal lepas 4 baru Nabi buat baca tu kan. So mana kalau kita baru sembahyang duha 2 rakaat, ya, walaupun boleh nak baca, tapi kita kata Nabi tak baca after 2. Nabi baca after 4. So maknanya minimum kita buat, walaupun kita sibuk, try buat 4. Ya, try our best, ya, to do 4 rakaat. Ya, kerana only after finishing 4 rakaat baru Nabi baca Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya, dah hafal dah? Kerana cuba ulang balik doa tadi, Allahumma gfirli. Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Okey, ya, perfect. Jadi yang lain nanti tiru je. Kak Ana akan share lah, ya, apa yang ditulis itu dengan jamaah sekalian. Okey, ya. Jadi Nabi baca selepas 4 rakaat duha. Siapa yang beritahu? Aisyah. Cuma bilangan bacaan tu banyak sikit lah. Bilangannya 100. 100 kali, ya. Jadi 100 kali itu boleh tak kita baca satu satu sekali kita duduk boleh. Kalau tak sempat, ya, sambil-sambil menyapu ke, sambil-sambil goreng ikan ke, sambil-sambil siram bunga ke apa, boleh tak baca? Boleh, ya. Ya, yang penting baca 100 kali minimum. Ya, 100 kali. Jadi oleh kerana Aisyah kata Nabi baca 100, tak payah baca lebih. Cukup 100 tu. 100 tu pun banyak dah tu. Ya, cukup kita kata. Macam tasbih 33 kan. Baca 33 sudah. Ya, pasal apa? Sebab Nabi buat 33, kita just follow. Oleh kerana kita try follow Nabi, ya, Abdul Rahman bin Auf ke, Abu Bakar dan sebagainya yang hidup the first 300 years in Islam. So kita pun dianggap sebagai salafi mudah-mudahan. Ya, mana orang yang cuba ikut. Ya, tapi ini penamaan saja. Ya, ada orang tak setuju, tak apalah. Dalam hidup ni kita kata memang kita tak hidup zaman Nabi tapi kita cuba follow.
Ustaz, Ya, kalau kita follow tapi kita tak capai 100%, kita panggil salafi juga Ustaz. mudah-mudahan lah ya, sebab doa Sebab ya kita macam kita tadi kan kadang-kadang ya, buatlah tapi kadang tak 100% capai lah. tapi pada niat tu nak buat kan. Coba Ustaz. Ha, Try, dia try. cuba tu kena sungguh-sungguh lah kan. Saya Betul lah, Ustaz. insya-Allah saya cuba sungguh-sungguh. Hmm. Kalau saya tengoklah macam mana. Kalau tengok macam mana tu memang tak serius. Hmm. Ya, insya-Allah saya cuba usaha sungguh-sungguh untuk buat. Bila kita tanam niat untuk buat, Allah bagi mudah. Hmm. Pasal sebab Allah ni kan ya. Sebab Allah ni bila kita request, kita minta, ya Allah bagilah. Ya, minta maaf saya kata. Ya, pasal apa kadang-kadang kita tak dapat? Pasal kita tak serius. Kita Ya, tak sebab dalam sungguh. hidup pun kan, bila kita buat sungguh-sungguh, perempuan kan, bila kita buat sungguh-sungguh, dia jadi. Ya, pasal apa ada orang buat tak jadi? Pasal dia tak bersungguh mungkin. Tak Ya, istiqamah Ustaz. sungguh-sungguh buat, sungguh-sungguh berapa kan. Macam apa ni Kak Rozi dengan suami contoh kan. Hmm. Kalau tak sungguh-sungguh, malah nak pergi, bukan dekat. Ampang pecah tu jauh. Ya, duduk Shah Alam. Ya, Ustaz daripada Kuang nak pergi Ampang Pecah tu pun Ustaz kira jauh tu. Kalau Kak Rozi lagi jauh. Kalau tak bersungguh jadi tak? Tak jadi. Hmm. Dia mesti bersungguh, pergi selalu tengok ya, tidur kat sana. Ya, lepas tu upgrade apa ni, apa homestay lah apa semua sebagainya kan. Pasal apa? Pasal kita bersungguh. Bila bersungguh dia jadi. Tapi cuba kita kata, tengoklah kalau ada masa pergi, dia tak apa nak jadi. Ya, durian tu ada, ya tapi macam tu lah. Dia pun malas nak keluar. Ya, dalam hidup ni kita macam tu. Kalau beritahu sungguh-sungguh kan, Coba Ustaz. dia jadi. Ya, dia beza antara sungguh-sungguh dengan tak bersungguh-sungguh. Ya, biasanya anak sulung biasanya dia sungguh-sungguh tu lain. Pasal dia tahu dah, kalau dia gagal, ya nanti macam tadilah ya, sebab dia contoh pada adik-adik dia. Kalau macam Ustaz nak sulung, Ustaz kena tunjuk kita boleh berjaya. Bila kita berjaya, adik-adik kita tengok, oh abang boleh buat, kakak boleh buat, ya, pasal apa kita tak boleh buat? Dia akan jadi macam tu. Ya, tapi kalau kita tak bagi contoh yang baik, ya, mungkin macam tadilah, ya. Dia adik-adik orang kata, abang aku pun tak boleh, abang aku lagi pandai daripada aku, dia pun tak berjaya. Jadi orang akan jadikan kita tu sebagai benchmark. Itu yang susah tu dalam hidup kan. Jadi kita all out buat. Berjaya tak berjaya tu cerita lain, ya. Jadi kita usaha sungguh-sungguh, insya-Allah Ustaz. Saya ya, by hook or by crook, insya-Allah ya, apa ni solat duha, insya-Allah saya try buat 4. Dan saya cuba buat 100 Allahumma gfirli wa tub alayya tu. Tapi kalau kita disebukkan dengan ni ataupun kadang lupa lalai, nak buat macam mana kan? Jadi kalau kita tak sempat buat immediately after duha, as long as sebelum zuhur kita buat lah. Kan panjang masa tu kan? Ya, sebab kita solat duha, isyraq 2 rakaat dah buat. Kita tambah 2 rakaat duha lagi. Lepas duha tu kita buat, ya. Sikit-sikit tak apa. Sebenarnya kalau kita pakai jari kita ni kan, pakai jari. Ya, pakai jari ni 33 ni. Ya, sebab satu jari kelingking ni 7. Ya, 7. Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma firli kan. Dia ada 7. Jadi kalau 4, 7 kali 4 dah 28. Kan? 28 campur ibu jari 5. Bukan 5 ibu jari, ibu jari ada 2 kan. Tapi ada 5 ruas dia tu. So 28 campur 5, 33. 33 sekali ni. Ya, Kalau 3 kali dah 99. Campur satu lagi, 100. Sebenarnya dia cepat aja. Cuma kalau kita dah biasa, tu kita tak ada hal. Macam kita baca surah Kahfi kan, ya. Sebab apa kita rasa benda tu senang? Pasal kita dah buat tiap-tiap malam. lalu baca. Tiap-tiap malam buat, tiap-tiap malam buat, tiap-tiap malam buat. Dia dah jadi benda tu dah natural lah. Dia tak perlu paksa-paksa. Tapi nak mula-mula buat tu, tu payah. Contoh macam kita kan, kita dah buat suratul kahfi, apa suratul muluk, sorry. Suratul muluk kita dah baca Tiap-tiap tiap-tiap malam, malam. kita kata ya, suratul muluk. Jadi kita nak tambah surah bila kita dengar ustaz beritahu selalu. Oh, Oh, Nabi nak tidur malam sebenarnya bukan suratul latihan. muluk je, Nabi baca surah sajadah juga. Nak mula sajadah tu mungkin mungkin slow sikit lah, tapi bila kita dah biasa dah suratul sajadah, lepas tu suratul muluk. Sajadah, muluk tiap-tiap malam buat. Lama-lama dia dah jadi biasa dah. Ya, dia dah jadi natural je benda tu. Automatik lepas isyak ke kita kata ambil Quran baca, ya, sebelum buat benda-benda lain kita baca dulu, sebab kalau kita tangguh-tangguh dia jadi malas. Ya, memang jangan tangguh. Ya, do not procrastinate. Ya, sebab bila kita procrastinate dia memang jadi malas lah. Macam sembahyang isyak kan, ya, isyak tu boleh kita lewatkan betul, tapi bila lewat tu dah jadi malas lah. Sembahyang pun lebih kurang aja kita kata, ya, zikir-zikir pun malas nak buat. Macam itulah puan-puan. Ada soalan silakan, ada apa-apa?
zikir, Assalamualaikum Ustaz. Zikir Zikir mana? yang tadi yang Ustaz tadi kan, yang taubat. Allahumma ufirli wa tub alayya innaka Innaka. antat tawwabur rahim. Ya. Dia, ya Allah, ampunkanlah dosaku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Maknanya waktu duha ni bukan Hmm. saja untuk meminta rezeki. Dia juga macam solat taubat juga Ustaz. Dia punya konten doa Fadilah. tu ya, betul. Ya, jadi cara ni 100 kali kita kena baca ni, maknanya kita dalam waktu doa tu kita memohonkan ampunan, taubat pada Allah ya Ustaz. Saya Betul. selama ni saya fikir doa tu untuk kita memohon rezeki, membuka pintu rezeki, mendekatkan Okey. jauh. Ya, ya, ya. Ustaz dah dapat poin dia dah. Ya, ya. Ustaz share dengan Datin dengan semua. Sebenarnya rezeki ni bila Allah ampun dosa, mintalah apa saja Allah bagi. Pasal dia punya key dia punya kunci dia ialah apa? Ialah ampun dosa. Sebab tu doa pun kita mesti minta ampun dosa, ya. Bila dah ampun dosa, ya Allah ampunkan dosa aku ya Allah. Terima taubat aku. Sebab kita banyak buat salah kan. Sebab dalam hidup ni kita banyak buat salah. Sama ada kita sedar ataupun tidak. Ya, kadang-kadang kita pernah sakitkan hati orang, kita tak sedar. Jadi bila kita jumpa kawan tu, kita kata pasal apa orang tu masam je dengan kita kan. Kita cuba nak berbaik, kita kata tengok dia masam. Rupanya kita pernah buat sesuatu yang mengecikkan hati dia dulu dan kita tak pernah minta maaf dengan dia pun. Tapi lama-lama kita dapat tahu, oh rupanya dia pernah kecil hati dengan aku. Kita pun datang jumpa dia, minta maaf lah kita kata. Ya, saya selama ni saya tak tahu saya telah buat salah. Saya minta maaf sangat-sangat. Tolong maafkan saya, ya. Dia pun sebenarnya dia waiting for kita punya minta maaf tu. Dia anytime dia boleh minta maaf, tapi dia nak kita datang, kita cakap dengan dia, kita pun bagi tahu, minta maaf lah kak, saya betul-betul ya tak tahu, akak terasa hati dengan saya, gurau je masa tu. Dia pula anggap benda tu serius, dia pun maafkan kita, diterima kan. Lepas tu ya kita kita minta apa-apa pun insya-Allah ya dia layan kita. Itu dengan manusia, dengan Allah lagilah. Terutamanya Datin, sebab apa? Sebab masa duha ni, antara waktu paling panjang kita tak jumpa Allah ialah waktu antara Zuhur dengan subuh. Sebab lepas subuh kan, cuba kita bayang ya, pukul 7:11 dah keluar matahari, sunrise. Subuh dah habis. Nak tunggu Zuhur tu 1:20. Ya, berapa jam tu? Ya, kita kata, ya, 7. Katalah 7:20. 7:20, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 20. Mana 6 jam. 6 jam tu tak ada solat. Ya, sebab tu Allah buat solat duha. Sebab waktu duha tu kan waktu kita paling aktif tu masa tu. Ya, kita buka kedai, kita buka kios, ya. Kita buat kerja-kerja online kita apa semua. Itu waktu aktif. Waktu solat, waktu apa? Waktu kuliah duha, waktu kuliah apa semua sebagainya. Itu waktu dia tu. Orang pergi pasar, orang pergi kedai, orang pergi supermarket kan. Jadi waktu orang lalai tu tiba-tiba kita boleh solat duha 4 rakaat, 2 isyraq, 2 duha biasa, ya, dan kita boleh istighfar, minta ampun pada Allah, Allah terima taubat kita dan kita memuji Allah. Oh, itu paling baguslah. Ya, itu yang Allah murahkan rezeki kita, tapi rezeki bukan duit saja ya. Rezeki ni dalam semua bentuk. Rezeki apa antaranya? Antara rezeki yang paling bagus adalah rezeki dapat Kesihatan. kesungguhan dalam ibadah. Kita bersungguh dalam ibadah ya, kita rasa lazat ya, kita rasa enjoy beribadah tu. Ya, satu istilah yang kita boleh sebut ialah khusyuk solat. Khusyuk solat tu sebenarnya itu apa kita panggil? Itu nikmat tu dalam ibadah. Kita boleh duduk, nak duduk, nak baca 100-100 tu, Datin, ya, itu bukan, saya rasa bukan semua orang boleh buat. Tapi kita kena train lah. Ya. Jadi bila kita dapat kemanisan tu, kita boleh solat, kita kerja-kerja tak ada masalah. Ya, waktu orang tengah sibuk, kita boleh sembahyang 4 rakaat dan boleh zikir 100 kali. Oh, itu memang kalau zaman kita ni maknanya malaikat tak ada sayap lah tu orang tu. Ya, ibarat dia manusia tapi dia macam malaikat. Cuma yang beza dia dengan malaikat ialah malaikat ada sayap, dia tak ada sayap. Tu je cerita dia. Ya, jadi macam itulah ya. Maknanya nak bagi tahu rezeki tu memang betul ya. Duha ni tapi secara umum dia tak ada doa tadi tu, zikir tu mana ada cerita ya Allah ampunkan dosa aku, terima taubat aku ya.
murahkan rezeki aku. Tak sebut. Tak ada sebut rezeki. Maknanya dia secara indirect saja. Kerana Ustaz dah bagi tahu, ya, tak tahu sama ada perempuan ingat lagi ke tidak, orang yang disibukkan dengan zikir sehingga tak sempat meminta pada Allah, Allah akan bagi kepada dia yang lebih baik daripada apa yang orang minta. Ya, tu dalam hadis Bukhari tu, ya, Nabi kata orang yang disibukkan, ya, dalam teks Arabnya man syaghalahu zikri, sesiapa yang disibukkan dengan mengingati aku, zikir. Dia berzikir, ya, sehingga tak sempat meminta. Maknanya dia minta juga tapi doa dia pendek je. Tapi zikir dia panjang. Zikir dia sampai 1 jam contoh, ya. Tapi doa dia pendek je 10 minit. Ya, kerana apa? Ya, kerana dia utamakan zikir. Nescaya Allah akan bagi kepada dia, ya, ganjaran ataupun benda-benda manfaat yang lebih baik, yang lebih utama daripada apa yang orang minta. Sebab tu kalau kita ada peluang, kita ada 10 minit, ya, jangan 10 minit tu doa saja sayang. 10 minit tu patutnya kita mulakan dengan zikir dulu. Ya, contohlah kan, kita sembahyang asar lambat contoh. Bila kita sembahyang asar lambat, kita tengok waktu ada 15 minit. Kita baca ayat kursi dulu. Baca ayat kursi. Jangan kelang kabut doa. Baca ayat kursi, kan? Qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, tasbih subhanallah. Kita habiskan dengan zikir. Ya, habiskan zikir, ujung tengok ada masa 2 minit baru doa. Itu lebih bagus, ya, daripada kita utamakan doa sehingga tertinggal zikir. Ya, dia macam tu, ya. Di masjid sebagai contoh sekarang ni, lepas Isyak kan. Lepas Isyak, ya, banyak orang baca surah Al-Muluk di masjid, bagus. Tapi kelang kabut nak baca surah Al-Muluk tu sehingga tertinggal zikir. Mana tasbih, tahmid semua tak baca. Faham tak maksud Ustaz? Faham kan? Patutnya baca ayat kursi dulu. Baca qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kan. Dia tak sempat baca benda tu, dia terus baca suratul muluk. Ustaz rasa sayang. Kalau ustaz macam tu, ustaz akan tegur. Ustaz kata tuan-tuan dan perempuan baca suratul muluk tu bagus. Memang Nabi buat kan. Tetapi pasal apa zikir selepas solat tu kita tinggal? Ya, dia kata zikir sebab solat tu dah biasa buat. Al-Muluk ni jarang buat. Dah, jangan. Ya. Jadi dua-dua buat. Lambat sikit tak apalah. Dia kata nak cepat balik makan Ustaz. Ya. Suratul Muluk boleh baca sendiri kat rumah. Ya. Zikir pun boleh baca kan. Tapi jarang orang balik rumah sambung zikir. Ustaz rasa jarang. Orang balik rumah baca suratul Muluk tu boleh. Ya. Jadi kadang-kadang kita memilih sesuatu amalan, kita meninggalkan amalan yang lebih baik. Itu jadi benda-benda macam tu kalau ustaz kita kena betulkan mind setting kita. Kita punya mindset tu kena betulkan. Zikir dulu. Lepas zikir baru doa. Ya, baru buat benda-benda yang lain. Macam itulah perempuan, boleh faham ya? Kalau tak faham ustaz ulang balik. Ustaz, ada ke doa lepas solat Ustaz? Doa Saya lepas ingat solat ada tapi saya tidak ingat menjadi zikir kebiasaan saja. lah. Saya ingat zikir saja kan. Tak adalah kita memang buat sekali-sekala kan. Ya. Bukan not necessarily kan Ustaz. Kita Betul, doa ya. dalam sujud kan Ustaz. Betul. Ya, terutamanya sebab apa? Sebab yang pertama doa boleh dalam sujud, boleh sebelum bagi salam kan. Kemudian Nabi nak fokus pada zikir tu. Pasal hadis tadi sebenarnya sudah memadai orang yang disibukkan dengan zikir, ya, sehingga mengurangi masa dia untuk berdoa itu jauh lebih baik. Pasal Allah akan bagi kepada dia yang afdal, lebih utama daripada apa yang orang minta. Orang doa lama-lama, sejam berdoa. Dia bagus, doa tu bagus. Ya, tapi zikir tu, ya, yang lebih bagus. Jadi kalau dia zikir, ya, dia zikir-zikir. Allah tahu tak apa dia nak? Allah Maha tahu tuan-tuan dan perempuan, ya. Jadi jangan bimbang, ya. Tiba-tiba dia dapat lebih pada orang lain dapat. Kadang-kadang orang pun kata macam engkau ni, ya, aku tak nampak kau minta sangat. Ya, macam mana kau boleh dapat? Ya, kadang kita tengok dekat apa kita panggil, ya, kalau dekat sekolah lah ataupun kat sekolah mungkin tak nampak sangat, kat universiti lah kadang. Ya, kat universiti kan. Budak-budak yang sibuk aktiviti pelajar lah kan, ya, dia sibuk dengan aktiviti-aktiviti macam-macam, buat program student lah apa semua sebagainya. Dia buat tuition pula dekat adik-adik apa semua. Kadang-kadang, ya, dia punya ulang kaji pun kurang. Tapi bila exam dia score. Exam dia score, dia aktif. Ya, tu kebanyakan kita tengok, ya, student leader ni kebanyakannya skor. Walaupun masa dia tu sibuk dengan benda lain. Dia sibuk urus persatuan,
Ya, dia sibuk urus apa ni, student baru lah apa semua sebagainya. Tapi bila exam, ya, result dia kadang-kadang lebih bagus daripada kita. Ya, jadi cuba kita bayangkan pasal apa kan? Sebab Kerana dia beri dalam hidup manfaat kepada orang lain. macam mana? Dia beri manfaat kepada orang lain. Sebab orang yang paling bagus adalah orang yang paling banyak manfaat pada orang lain. Memang betul. Bila kita bagi manfaat pada orang lain, Allah bantu kita. Ya, mungkin kita baca tak banyak kan. Satu buku ada 10 chapter. Ya, kalau macam ustaz biasa ustaz lagi macam tu lah ya. Memang kadang-kadang baca 6 chapter je. The first 6 chapter saya baca kan. 4 chapter lagi tak baca pun. Tapi kita doa lah ya Allah ya, mudah-mudahan apa yang aku baca itu yang masuk dalam exam. Jadi dalam exam pula sebab dia essay kan, essay type dia jawab 3 daripada 5 soalan. Yang 3 tu daripada first 6 chapters. Memang score lah. Memang skor lah. Macam tu je cara dia kan. Kita tak baca semua kan. Tapi kalau boleh baca semua lagi bagus lah. Ya? Macam tu cerita dia. Jadi maknanya dalam hidup ni kita memang kena smart lah. Belajar pun kena smart, hidup pun kena smart. Ya? Dan juga kita punya ibadah. Oh tu mesti sentiasa smart. Ya? Tak perlu buat 8 rakaat duha. Sekali-sekali boleh. Tak perlu buat 6. 4 cukup. Tapi 4 diikuti dengan Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Tu jangan tinggal. Kalau kita boleh buat every day macam tu, minimum 4 followed by 100 ya, apa ni Allahumma firli wa tub alayya sampai habis, kita boleh tengok perubahan dalam hidup kita ya, dalam banyak benda. Ya, walaupun kadang-kadang solat duha tu doa kita pendek je tak apa ya. Fokus saja pada doa-doa yang penting ya. Ya Allah, kalau rezeki aku di langit turunkan, kalau rezeki aku ya di bumi keluarkan, kalau dalam sungai dalam laut timbulkan, kalau jauh dekatkan ya. Kalau dia apa kita panggil ya, kalau dia kotor ataupun tak bersih, bersihkan ya Allah. Ya, kalau dia kurang banyak kan kita doa-doa macam itulah, doa-doa macam itu tu banyak. Tapi direct to the point je kadang-kadang ya. Jadi waktu-waktu lain kita minta lain pula ya. Kita pelbagaikan doa kita. Walaupun doa ni boleh kita ulang betul, tapi kalau boleh kita pelbagaikan. Ya, nanti waktu lain doa lain pula ya. Macam tu. Sebab doa yang Allah ajar dalam Quran pelbagai. Ada doa orang sakit macam doa Nabi Ayub kan. Ada doa orang yang tak dapat anak macam Nabi Zakaria. Ya, ada doa orang yang apa kita panggil ya, orang yang berada dalam kesusahan macam Nabi Yunus contoh ya. Ada orang yang apa kita panggil dalam perang contoh ya, Tolut dengan Jalut, tentera Muslim tak ramai. Okey, baca doa tu. Ada orang yang dalam keadaan macam mana kita kata musafir ya, ada orang yang nak selamat 7 pemuda Ashabul Kahfi. Jadi doa dalam Quran tu macam-macam. Ya, doa siapa contoh kan? Doa Asyah ketika diseksa oleh Firaun. Ada doa dia. Doa Maryam, doa Hannah yang mak dia. Macam-macam doa. Jadi oleh kerana doa tu pelbagai, so kita kita minta pun macam tu lah. Ya, kita pelbagaikan doa kita. Jangan kita fokus satu doa aja. Ya, cuma adalah doa-doa umum. Rabbana atina fid dunya hasanah, itu sentiasalah. Ya, tapi doa-doa lain. Doa minta selamat daripada neraka jahanam. Allahumma Rabbana srif anna azab jahannam, minta. Rabbana zalamna anfusana, doa Nabi apa? Nabi Adam minta. Jadi kita pelbagaikan. Dalam hadis pun sama juga. Ya, ada banyak doa-doa yang Nabi ajar. Antaranya ialah doa-doa yang khusus. Doa waktu duha. Itu doa waktu duha. Ya, kalau kita doa lain boleh, boleh. Tapi doa yang waktu duha yang Nabi ajar tu pasal apa kita tinggal? Ya, doa apa kita panggil ya? Sebelum kita apa kita panggil selepas subuh contoh, ya. Lepas in between asar dengan maghrib contoh. Ya, ketika masuk waktu maghrib, ketika ketika apa permulaan subuh dan sebagainya. Jadi kan macam-macam doa tu. Jadi kita pelbagaikan lah ya. Mudah-mudahan dengan pelbagai doa tu jadi macam-macam benda manfaat kita dapat dalam hidup. Ya, macam itulah cerita dia, perempuan. Ada lain silakan. Okey, tak ada soalan ya. Perempuan, ya. Kalau ada boleh tanya. Kalau tak ada, cincin balik, ya. Jadi, generasi salaf, siapa generasi salaf yang hidup the first 300 years dalam kalender Islam, ya. Those yang datang selepas tu termasuk kita dipanggil khalaf. Cuma kita berusaha untuk ikut salaf tu. Kita ikut macam Nabi, macam sahabat, ya. Macam Imam Syafi'i, kita nak follow. Kerana mereka tu lebih faham agama pasal mereka hidup zaman Nabi. Dah tentulah sahabat Nabi lagi tahu kan.
Abu Bakar tu antara orang yang paling tahu lah. Abu Bakar, Omar, Osman, Ali, isteri Nabi. Itu mereka lagi tahu lah pasal mereka hidup zaman Nabi. Ya. Sebab tu orang yang lambat masuk Islam macam Abu Hurairah, kadang-kadang pemahaman dia silap. Pemahaman dia tu. Ya. Pasal apa? Sebab dia tak tengok ketika peristiwa tu berlaku. Dia tak tahu cerita. Pasal dia masuk Islam lambat. Jadi bila dia hadis dia riwayat hadis, Aisyah kadang tegur. Aisyah kata Abu Hurairah bukan macam tu maksud dia lain. Ya, jadi Aisyah betulkan. Pasal apa? Sebab Abu Hurairah tak tahu cerita. Dia hanya hafal hadis tu saja, tapi dia tak tahu konteks dia. Jadi isteri-isteri Nabi yang lebih dulu hidup bersama Nabi, mereka lah yang lebih tahu. Macam kita lah kan, kita tanya orang yang lebih tahu lah. Ya, bila kita tanya pada orang yang lebih tahu, kita tapi jangan jangan terima 100% yang dia saja ya. Kita double check dengan orang lain pula. Kita dengar pandangan orang lain. Kita dengar pandangan ustaz-ustaz yang berbeza-beza ya. Supaya kita punya kepahaman tu lebih luas dan kita lebih apa kita panggil ya, lebih meraihkan perbezaan. Sebab kalau kita dengar satu ustaz aja, kita kata mungkin kita kata ustaz ni kata macam ni. Ya, dan kita rasa itu saja betul. Kadang-kadang ada 2-3 pemahaman. Jadi kita kena terbuka lah sikit, open minded. Ya, dalam melihat ya sesuatu hadis dalam konteks yang lebih besar supaya kita tidak mengatakan kita saja betul, orang lain salah. Tu bahaya. Kita kata ustaz saya tak cakap macam tu. Ya, sebenarnya ada beberapa pentafsiran. Ya, macam contoh solat duha tadi kan Ustaz sebut. Aisyah kata kalau orang baca cerita Aisyah aja kita kata Aisyah kata 4, Aisyah tak kata pula 6. Ya, tapi kalau kita tengok Anas bin Malik, ya Anas kata 6. Ya, apa Ummah Hanik kata 8, kita kata ya. Jadi macam mana tu? Ya, maknanya lepas 4 tu ada pula dia punya Allahumma ghfirli tadi. Jadi maknanya 4 tu minimum lah. Ya, 6 tu sekali-sekali buat, 8 pun sekali-sekali. Cuma oleh kerana Nabi buat 8 tu di rumah Ummah Hanik, masa Nabi travel kan, sebab Nabi duduk Madinah, Nabi travel pergi Mekah, buka Mekah, Nabi buat. Maknanya dalam musafir pun Nabi tidak meninggalkan solat duha, tu kesimpulan dia. Macam itulah perempuan ya, kita kena gabung, kita kena tengok semua baru kita buat keputusan. Macam bab cincin ni sama juga ya, macam bab solat duha, bab Nabi makan ya, bab berpakaian ya. Bab nanti kita tengok baju besi Nabi lah apa ya. Nabi kadang-kadang macam ni, kadang-kadang macam tu ya, dan dua-dua tu acceptable kadang-kadang. Okey ya, tu cerita dia. Jadi telah memakai cincin tanpa ada seorang pun yang membantah perbuatan itu ya. Jadi ada sebilangan ulama, bukan semua ya. Di sini tidak disebut ya, majoriti ulama tak. Jadi maknanya nak pakai boleh ya, tetapi adakah dia sunat secara mutlak? Pakai je dapat pahala. Nanti kita tengok dulu. Pemakainya tetap mendapat pahala sunat sekalipun cincin yang dipakai itu dibuat daripada bahan tiruan ataupun dipinjamkan. Maknanya Nabi pakai ya, biasanya daripada logam. Yang Nabi pakai itu bukan macam kita mungkin pakai daripada bahan-bahan lain lah ya. Boleh tak? Ya boleh kan. Tapi macam tadilah apa tujuan dia. Manakala pendapat sebagian ulama yang dinukilkan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badar di dalam kitab syarah. Ni kitab kita ni Syama'il Muhammadiyah. Ada kitab syarah dia. Maknanya tafsiran dia. Ada dibuat oleh Syekh Abdul Razak Al-Badar. Hukum memakai cincin hanya akan menjadi sunat bila mempunyai keperluan. Seperti pemimpin yang perlu menggunakan cincin dengan tujuan cop rasmi. Macam zaman Nabi tu. Cincin Nabi tu ada apa? Allah, Rasul Muhammad ya, macam perempuan pergi ke Yayasan Restu contoh kan, Yayasan Restu ya, bila kita masuk tu, nak masuk pintu utama Yayasan Restu tu, sebelah kiri pintu tu ada bulat ya, tu cincin Nabi tu. Kalau perempuan dah lama tak pergi Yayasan Restu, pergilah tengok kan. Dekat tepi Yayasan Restu tu ya, ada tulis, ada besar macam kepala cincin, ada Allah, Rasul Muhammad. Ya, jadi perempuan tengoklah kat situ ada ya, ataupun perempuan Google je cincin Rasulullah, cuba tengok macam mana. Adalah tu bentuk tu ya. Cuba kita ni ya, nanti perempuan lupa pula nak tengok ya. Pergi je Google sekarang. Ya, kita tengok kat Google. Ya, macam mana internet ya. Kita tengok dia punya apa kita panggil? Dia punya cincin Nabi contoh ya, cincin
Cincin Nabi. Ya. Okey, dah ada dah. Ya. Perempuan pergi je Google, type je cincin Nabi. So ada dia punya, apa kita panggil, gambaran dia. Ya. Macam tu lah. Cincin Nabi tu. Ya. Perempuan boleh tengok lah. Jadi Nabi kadang-kadang pakai yang apa ni, Allah Rasul Muhammad tu di sebelah atas, kadang di sebelah bawah. Ya. Jadi tak boleh tengok lah. Ya. Ada jual pun ya. Stainless steel, silver. Ada tulis ya. Dah jumpa dah. Dah jumpa dah Kak Rozi. Jumpa Ustaz. Ada jual kat Shopee replika. Ada Jadi Ustaz share je lah dengan Kak Rozi Okay, Ustaz. Nanti boleh share pula dengan kawan-kawan. Ya, Ustaz share yang tu lah. Ya, yang cincin Nabi tu. Ada tulis Allah Rasul Muhammad. Kalau pergi kat Yayasan Restu tu, sebelah kiri pintu nak masuk tu, ya, ada gambar tu. Allah Rasul Muhammad. Macam tu lah cerita dia, perempuan. Ya. Okey, ya, selesai. Jadi apa ni, dia punya pendapat ya, kalau dipakai cincin itu terutamanya sebagai pemimpin yang perlu menggunakan cincin dengan tujuan cop rasmi. Ya. Jadi dia punya, apa kita panggil, tujuan dia tu. Ini pendapat dia lah ya. Maknanya ada beberapa pendapat lah ni. Ya. Jadi bila ada beberapa pendapat, kita meraihkan pendapat-pendapat yang berbeza tu. Ya. Jangan kita ambil satu pandangan saja. Boleh ya? Okey, selesai. Jadi ini dulu kan, orang sekarang, pemimpin sekarang mana pakai cincin buat cok rasmi, tak ada dah. Kita dah ada rubber stamp. Ya, lagi senang kan? Ya. Dulu tak ada. Sebab tu ya. Ini kerana Nabi SAW hanya menggunakan cincin setelah diberitahu oleh para sahabat bahawa para pemimpin bukan Arab ya, mereka hanya menerima surat kalau dicop. Ya, ada stamping pada surat tu. Ya, jadi baru dikira surat tu official. Jadi baginda pun ya minta sahabat tolong buatkan cincin tadi ya yang ada, apa kita panggil, Allah Rasul Muhammad tadi digunakan sebagai cok rasmi ya. Jadi bila ada cok tu baru diiktiraf sebagai surat rasmi. Kalau tidak, tidaklah. Sebab tu Abu Bakar pun pakai benda yang sama. Bila Nabi wafat, cincin tu dipakai oleh Abu Bakar pula, digunakan oleh Umar, oleh Osman. Cuma zaman Saidina Osman, ya, cincin tu hilang, jatuh dekat dekat perigi, ya, perigi Aris, perigi Aris tu dekat Kubah, ya, jatuh, ya. Jadi bila cari tak jumpa. Rupanya cincin tu telah ditemui oleh seorang yang menggunakan, ya, cincin tu untuk buat surat palsu. Itu berlaku zaman Saidina Osman. Itu yang Osman kena bunuh tu. Pasal ramai yang tak setuju kan, pasal Osman, apa ni, apa kita panggil ya, tak buat surat tu. Orang lain buat surat, dia chop dengan cincin Rasulullah tu, dia sebarkan surat tu. Tu jadi fitnah tu ya. Sedangkan zaman tu tak ada media sosial pun. Tetapi boleh tersebar juga. Sebab apa? Sebab memang ya, bila sesuatu yang bersifat official ditemui ataupun dicuri ya oleh orang yang tidak bertanggungjawab, habis ya. Ya, tu jadi isu besar. Sehingga orang tak puas hati dengan Osman dan mereka memberontak sampai terbunuhnya Sayyidina Osman. Ya, tu cerita dia. Sebab tu bila Osman terbunuh, golongan pemberontak menguasai Madinah tu, mereka duduk di Madinah. Sebab tu Ali tak duduk Madinah, Ali pergi ke Kufah. Sebab tu ketika Ali dilantik menjadi khalifah, Ali tak duduk Madinah dah. Ya, tempat capital city of Islam bertukar ke Kufah. Ya, sebab tu Ali kena bunuh di mana? Di Kufah. Pasal ya, dia punya pusat pemerintahan di sana. Sayyidina Osman dan Sayyidina Umar dibunuh di mana? Di Madinah. Pasal mereka duduk Madinah. Itu sebab dia. Kemudian apa lagi? Ya, sekiranya dipakai atau tujuan lain tanpa keperluan, maka hukumnya berbalik pada hukum harus sahaja. Jadi mana kalau orang lelaki nak pakai, pakailah. Ya, sebagai perhiasan. Tapi janganlah kata sunnah. Ya, pasal sunnah Nabi tu kalau digunakan sebagai stamping. Jadi kalau pakai saja, pakailah, tak ada masalah. Cantik contoh, dia suka pakai, pakailah, tak ada masalah. Tapi janganlah kata orang yang tak pakai cincin tu sebagai tak ikut sunnah. Ya, kerana apa? Kerana Nabi pakai ada tujuan. Itulah cerita dia. Azin Al-Iraqi, ya, guru pada Imam apa? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitab Bulughul Maram tu Ibnu Hajar, ni guru dia. Ya,
Zainuddin Al-Iraqi ataupun nama ringkasnya Az-Zain. Az-Zain tu biasa Zainuddin. Nak bagi ringkas Az-Zain. Dia ambil Zain depan tu saja. Al-Iraqi kerana dia datang daripada Iraq, dia berkata tidak diturunkan pengetahuan tentang bagaimana sifat cincin Nabi secara teliti, adakah ia bersegi empat atau bersegi tiga atau bulat. Orang ramai memakai cincin dengan sifat yang berbagai. Sebab tu ada banyak bentuk cincin kerana sebenarnya tak ada secara khusus. Cuma Nabi pernah tak pakai yang bulat tu? Pernah. Bila Nabi pakai yang bulat, maknanya orang tiru yang tu. Tapi boleh tak pakai yang jenis bujur ke, ya tiga segi ke empat segi boleh, tak ada masalah, pakailah. Ya. Cuma jangan anggap itu saja yang Nabi pakai itu untuk tujuan perhiasan tak. Ya, kalau perempuan lain, perempuan pakai perhiasan. Okey ya. Dan cincin tu boleh dipamerkan lah. Ya, boleh pamer sebab cincin tu duduk kat jari kan. Ya, jari. Jadi jari boleh tunjuk lah ya, tapi macam tadilah. Jangan riak lah pula kan. Ya, jadi riak. Ya, kejap-kejap angkat jari tu. Ya, sabu muka lah apa kan. Nak tunjuk cincin tu. Ya, jadi jangan riak lah. Ya, nak tunjuk nak pakai lah kan. Tapi janganlah tunjuk kejap-kejap angkat tangan ya. Jadi macam apa kita panggil ya, macam saja nak tunjuk supaya orang tanya, cincin baru ke? Ya, beli kat mana? Ya, dah jadi dah. Jadi isu pula. Okey, hadis nombor 87. Ya, hadis yang pertama kita baca, ya. Apa ceritanya? Jadi ceritanya Imam Tirmizi daripada Qutaibah bin Sa'id, guru dia, ya, dan dia bukan bersorangan, maknanya ramai yang riwayat ni. Daripada Abdullah bin Wahab, daripada Ibnu Syihab Az-Zuhri, ya, anak murid pada Anas bin Malik. Jadi Ibnu Syihab ni guru besar hadis di Madinah, dan dia sempat belajar pada sahabat Nabi Anas bin Malik. Dia katakan khatamun Nabi, khatam. Ya, khatam tu cincin. Ya, cincin Nabi SAW dulu min warikin, daripada perak. Ya, dibuat daripada perak. Wakana, ya, wakana apa? Wakana fassuhu habasyian. Tapi dia punya batu dia, ya, dia punya batu tu batu daripada Ethiopia, Habasyi ni lah. Ya, daripada Habasyah. Ya, daripada Habasyah, ya. Maknanya dia punya batu tu, batu mata dia tu, ya, hitam. Okey, ya, tu yang pertama. Ada ramai riwayat. Kemudian apa ni, ada nota kaki di bawah, ya. Hadis ini sahih, diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari pun ada sebut, Muslim pun sebut, Ibnu Majah sebut, Tirmizi memang sebutlah. Sebab semua hadis dalam Syama'il ini Imam Tirmizi, ya. Tapi Imam Bukhari, Muslim pun sebut. Mana hadis ini memang confirm sahih. Memang Nabi pernah pakai, ya, cincin yang dibuat daripada perak, dan dia punya apa kita panggil, ya, dia punya mata dia ataupun batu dia, ya, berwarna hitam yang diimport daripada Ethiopia ataupun Eritrea, ya. Mungkin sahabat Nabi hadiah lah. Sahabat Nabi balik berniaga daripada sana, dia hadiah pada Nabi. Kebiasaannya macam itulah, ya. Hadis yang ke-88. Apa cerita dia? Imam Tirmizi daripada Qutaibah, ya. Qutaibah samalah Qutaibah bin Sa'id, guru dia. Daripada Abi Awanah, daripada Abu Bishr, ya. Daripada Nafi'. Nafi' ni anak murid kepada Ibnu Umar. Nafi' ni dia hamba sahaya. Jadi orang dulu, ya, dia ada hamba sahaya. Sahabat-sahabat Nabi ni ada hamba sahaya dia. Dan hamba sahaya dia tu biasanya diambil, dibeli masa kecil. Dan mereka ni follow je, dia mengikut je guru-guru dia ni. Ya, macam Nafi' ni, dia ditemui dalam perang. Dia budak lagi, ya. Jadi dalam perang, ya, satu perang, maka Abdullah bin Umar jumpa Nafi' ni. Jadi dia pun tanya bapa dia, Saidina Umar, dia tanya, boleh tak kita bawa budak ni balik? Umar kata okey. Jadi dibawa balik ke Madinah, dibesarkan. Dan Nafi' menjadi seorang alim. Pasal dia sentiasa bersama dengan Abdullah bin Umar. Ya, dia punya tokeh dia, ya, dia punya tuan dia, itu yang dia handal tu. Jadi Nafi' ni guru, ya, kepada Imam Malik, ya, guru kepada apa kita panggil, ya, kepada Ibnu Syihab Az-Zuhri tadi. Ramai ulama-ulama besar belajar daripada Nafi' ni. Ya, pasal dia handal. Dan Nafi' ni orang Parsi. Dia bukan Arab, ya, dia orang Parsi. Tapi duduk di rumah Abdullah bin Umar. Ya, jadi siapa yang hamba duduk di rumah para sahabat, mereka menjadi ulama-ulama besar, ya, handal mereka ni. Jadi dia cerita, ya, daripada Ibnu Umar, ya, disebut anna Nabi SAW, bahawasanya Nabi ittakhadha khataman. Nabi telah, ya,
Nabi menggunakan ataupun memiliki satu cincin min fiddah daripada perak, fakana yakhtimu bihi, ya, wala yalbasuhu, ya. Jadi Nabi menggunakan dia untuk khotam, untuk chop, ya, dengan menggunakan cincin tadi. Wala yalbasuhu, bukan Nabi pakai itu mesti di jari, bukan. Sebab kadang-kadang Nabi letak dalam beg Nabi, ya, dalam pouch Nabi, ya. Kadang-kadang Nabi pegang, kadang Nabi letak dalam beg, kadang-kadang Nabi kepala dia tu Nabi pusing ke bawah, contoh, ya. Jadi maknanya tujuan Nabi pakai bukan untuk perhiasan. Ini bukti dia. Imam Tirmizi berkata Abu Bishr ialah Ja'far bin Abi Wahsyah, nama dia Abu Bishr ni. Abu Bishr ni dia punya kunyah dia lah. Ya, macam kita kata Abu Bakar contoh kan. Ya, Abu Bakar namanya Abdullah bin Osman. Ya, tapi dah terkenal dengan panggilan Abu Bakar tu. Okey, ya, dah dua dah. Ya, dia punya cerita dia. Jadi dia punya istilah cincin tu khotam. Khotam tu cincin, ya. Hadis yang ke-89 Imam Tirmizi daripada Mahmud bin Ghailan, ni guru Imam Tirmizi juga, ya. Kalau Imam Tirmizi daripada tu mana guru dia lah tu. Dia jumpa, ya. Masa hidup dulu dia jumpa, dia pernah belajar, ya, daripada Mahmud bin Ghailan, ya, yang ambil daripada guru dia Hafaz bin Umar bin Ubaid, dia ialah Tanafisi, ya, daripada Zuhair Abu Khaisamah, daripada Humaid, ya, daripada Anas bin Malik. Humaid anak murid Anas. Dia berkata apa? Ya, kana khatamu Rasul sallallahu alaihi wasallam min fiddah fasuhu minhu. Ya, ada yang kata dia punya cincinnya dibuat daripada perak, ya, dan dia punya batu dia pun daripada perak juga. Jadi maknanya Nabi bukan ada satu je lah, ada banyak lah. Ada banyak Nabi punya cincin tu, ya. Ada apa kita panggil, ada berjenis-jenis. Ya, maknanya tujuan dia untuk pelbagai tujuan. Mungkin yang Nabi pakai itu dah rosak ke ataupun dah haus ke. Jadi Nabi minta sahabat buat yang lain pula. Macam itulah, ya, kesimpulan dia. Jadi perkataan fiddah ataupun, ya, perkataan warik. Ya, kalau hadis yang ke-87 tadi, kalau perempuan tengok, kana khatamun Nabi SAW min warikin. Warik tu ada dalam surah Al-Kahfi. Suratul Kahfi, ya. Warik itu maknanya duit perak. Ya, duit perak. Ya, ada yang kata duit kertas. Ya, ingat tak masa 7 pemuda tidur dalam gua, kemudian mereka bangun daripada gua tu, bangun tidur, mereka lapar kan? Bangun tidur lapar, maka mereka hantar salah seorang daripada 7, salah seorang pergi ke bandar untuk beli makanan kan? Jadi bila nak beli makanan tu, mereka apa kita panggil, kongsi-kongsi lah. Bagi dekat seorang tadi. Mereka bagi duit dalam bentuk warik. Ya, apa kita panggil, ya. Antarlah, ya, ib'asu ahadakum biwarikikum hazihi ilal Madinah. Ya, tu ayat yang ke berapa tu? Ayat 19 kan? Dalam surah Al-Kahfi, ya. Apa kita panggil, ya, supaya dia dapat liyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu, ya, waliyatalattaf wala yushiran nabikum ahada. Ayat 19 surah Al-Kahfi. Ada perkataan warik tu, ya. Jadi antarlah salah seorang daripada kamu 7 orang biwarikikum hazihi, dengan duit perak, ya. Kalau kita pegang warik tu duit perak, maknanya dalam bentuk koin lah, koin dalam bentuk dirham, duit dirham, ya. Tapi warik tu juga boleh dimaksudkan dengan duit kertas. Sebab warik tu daripada warokoh, ya. Kan kita panggil warkah, orang Melayu pun panggil warkah kan. Ada novel apa kita panggil, siapa tu? Samad Said ke? Apa kita panggil, novelis kan? Hmm. Samad Said ke? Yang Samad janggut Said. panjang. Saya sama saya. Samad Said, ya. Dia ada tulis satu buku masa dia pergi Europe. So dia tulis dia punya travelog dia. Ya, tajuk buku tu Warkah dari Eropah. Ya, tu dia tulis dia punya pengalaman dia lah masa dia pergi Europe tu. Jadi warakah. Ya, warkah tu daripada bahasa Arab. Warakah tu makna kertas. Warakah tu boleh makna kertas dan boleh makna daun. Sebab dulu memang orang tulis sesuatu dekat daun. Ya, memang daun pun digunakan sebagai kertas, diproses kan. Macam kalau di Mesir kita kata dia ada papyrus. Kat Egypt tu kan orang beli Quran, tulisan ayat-ayat Quran kan.
dia tulis di atas apa papyrus. Papyrus tu dijadikan sebagai kertas lah untuk tulis. Ya, tu zaman Firaun dulu kan, zaman Nabi Musa. Ya, jadi kalau merujuk kepada duit kertas pun boleh, kalau merujuk kepada wang perak pun boleh juga. Jadi ada dua makna. Ya, sebab dua-dua tu ada apa? Ada hujah dia, ada dalil dia. Okey ya. Jadi perkataan lain dipanggil fiddah. Fiddah ya. Jadi fiddah tu merujuk kepada apa? Fiddah tu merujuk kepada duit perak ya ataupun duit emas. Tapi dia bukan dinar lah ya. Dia bukan dinar. Boleh ya? Okey, selesai. Jadi kita masuk pada hadis yang ke berapa tadi? Dah baca hadis yang ke-89. So kita masuk yang seterusnya hadis 90 lah. Imam Tirmizi ambil daripada guru dia Ishaq bin Mansur. Daripada Muaz bin Hisham, daripada bapa dia, ya, daripada Qatadah, daripada Anas bin Malik. Kalau tuan-tuan perempuan ingat, Qatadah ni ulama buta, duduk kat Basrah. Ya, dia tak pergi mana-mana, dia duduk Basrah aje. Ya, melainkan dia pergi umrah, pergi haji lah, atau kena pergi Mekah lah. Tapi kalau tidak, dia duduk di Basrah, dia seorang lelaki buta dan dia belajar daripada Anas bin Malik. Pasal apa dia belajar daripada Anas bin Malik di Basrah? Pasal Anas memang selepas Nabi wafat, dia hijrah ke Basrah. Sahabat Nabi ni pasal apa hijrah ke tempat lain selepas Nabi wafat? Kerana mereka teringat kepada Nabi. Jadi bila mereka duduk di Madinah tu tak boleh duduk lah, teringat ke Nabi. Jadi mereka pun hijrah ke tempat lain, pindah ya ke rumah lain, negeri lain, ya, mencari kehidupan baru dan at the same time mereka sebarkan ilmu lah. Ya, Anas bin Malik oleh kerana dia duduk dengan Nabi kan 10 tahun kan pengalaman dia. Dia serve Nabi tu 10 years. For a period of 10 years. Jadi bila dia hijrah, semua hadis-hadis yang dia riwayat tu dia cerita kepada anak murid dia. Jadi Basrah menjadi pusat ilmu lah. Dia jadi Center of Education pada masa tu. Ya, COE. Center of Education Basrah kerana di situ ada Anas bin Malik. Ya, malah apa kita panggil Az-Zubair pun pernah datang situ. Az-Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah pernah duduk. Ya, kalau Ali duduk di Kufah. Ali duduk Kufah. Ya, Abdullah bin Mas'ud duduk Kufah. Kemudian Abdullah bin Abbas pun pernah duduk Kufah. Ya, zaman Sayyidina Ali dululah. Ya, jadi sebab bila datang golongan Khawarij, Khawarij ni ekstremis yang bunuh Sayyidina Ali tu, ya, mereka ni menganggap Ali murtad, ya. Ali ni kafir. Takkan Ali ni kafir. Ali kan 10 dijamin syurga. Ya, sebab itu orang yang tak baca sejarah ni, dia boleh tersilap. Nabi kan dah kata Ali itu 10 dijamin syurga. Ali itu pula menantu Nabi. Ya, kita tengok Ali ni apa kurangnya. Ali ni anak angkat Nabi. Ya, kerana Nabi ambil anak bongsu tadi kan daripada Abu Talib. Ya, Ali ni duduk besar di rumah Nabi, duduk dengan Khadijah sampai Khadijah meninggal kan. Kemudian Ali ni pula ya hijrah dan kahwin dengan Fatimah anak Nabi. Kemudian dia 10 dijamin syurga. Apa yang kurang Ali ni? Tetapi tetap orang tuduh dia kafir. Ya, jadi tak pelik lah. Ya, kalau sahabat Nabi yang elok pun dianggap kafir, kalau kita zaman sekarang lagilah hebat. Ya, orang dulu-dulu kan terbukti Ali itu Nabi yang cakap dia ahli syurga. Macam kita belum tahu kan. Walaupun kita sembahyang duha banyak, sembahyang tahajud, sedekah apa semua banyak, ya, tapi kita tak tahu kita punya akhir hidup kan. Sahabat-sahabat Nabi ni memang mati dalam iman. Jadi oleh kerana itu kita tak tahu kita punya masa depan. Kita boleh sangka baik saja. Jadi kalau kita, kalau sahabat Nabi yang mati dalam iman pun dituduh kafir, dituduh tu, dituduh ni, kalau zaman sekarang lagi banyaklah fitnah tu. Ya, orang baik nampak macam jahat, ya, orang jahat nampak macam baik pula. Ya, tu cerita dia. Okey, ya, Qatadah tadi. Qatadah siapa dia? Anak murid kepada siapa? Ya, kepada Anas bin Malik. Ya, tu cerita dia. Okey, ya. Apa kisah dia? Lama arada Rasul. Hadis 90, ya. Muka surat 100. Ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mahu yaktuba ilal ajam. Ya, Nabi nak tulis surat kepada ajam. Ajam ni makna pemimpin orang bukan Arab. Ya, pemimpin yang paling besar zaman Nabi siapa, perempuan? Empire mana yang paling besar zaman Nabi? Dua kan empire besar. Yang pertama Rom. yang pertama Rom, ya, Roman Empire. Tapi kita tak panggil Roman Empire lah, kita panggil dia memang Persian. Roman. Kita panggil Persian. Persian dekat Parsi. Roman. Byzantine. Byzantine. By. Ya, Byzantine. jangan sell pula, by. Hmm.
Ya, Byzantine Empire. Jangan lupa lah, ya, Byzantine Empire tu Turki lah. Yang berpusat di Konstantinopel. Jangan Betul. lupa. Byzantine Empire Hmm. berpusat di Konstantinopel, nama lama bagi Istanbul. Dan Byzantine Empire ni luas. Ya, Egypt tu part of Byzantine Empire. Egypt. The whole Egypt tu ialah part of Byzantine Empire. Baik. Kemudian negeri Syam kan. Ya, apa ni, Jordan, Palestine, JPLS. Lebanon, ya, JPLS. Jangan lupa lah Jangan dengan pergilah Syria. Tu sayang. semua tu adalah Byzantine Empire. Hmm. Kalau Persian di sebelah timur, ya, Iraq, Iran, ya. Tapi dia punya center dia, capital city bukannya Iran, ya. Iraq. Iraq tu Persian, ya. Sebab tu orang Iraq bukan Arab. Orang Iraq ni Parsi. Hmm. Ada Arab datang kemudian. Asal-asal mereka ni adalah Persian Empire, ya. Kalau dulu kita panggil Babylon, ya. Dan utara Iraq ni kebanyakannya bukan Arab juga, orang Kurdish. Mereka ni Kurdi. Kurds. Macam Sultan Salahuddin Ayyubi tu semua dia bukan Arab. Ya, mereka bercakap Arab tetapi bangsanya Persian ataupun Kurdish. Ya, jadi macam itulah, ya. Mereka ni Persian lah kebanyakannya. Dan orang Parsi ni bijak-bijak. Ya, orang Parsi ni kan memang ulama-ulama besar kan daripada Parsi. Yang tadi Abam Tani tu kan. Cuba Hmm. tengok Abam Tani tu, ya, ABMTNI 7 tu, ya. Ada tak orang Arab ke situ? 7 tu ada tak Arab? Cuba tengok dia datang dari mana. Mana ada Arab? Tak ada Arab. Hmm. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal orang mana, Kak Rozi? Tengok nota lah, tengok nota. Lupa dah. Ya, perempuan kan ada tulis Abam Tani, Ahmad bin Hanbal. Dia datang dari mana? Ustaz dah bagi tahu dah. Ya, tengok nota ya Ustaz. Ya. Lupa dah. Ahmad bin Hanbal daripada mana? Ya. Dia jumpa dengan Imam Oh, Syafi'i, masa Imam Baghdad. Syafi'i dibawa ke Iraq, Iraq. Baghdad. Baghdad. Ya, perempuan kalau nak senang ingat, dekat buku kita ni, belakang tu ada 2 page kosong. Perempuan tulis kat situ. Hmm. Cuba tengok buku Syama'il ni kat ujung sekali kan. Page belakang tu kan ada 2 muka surat tu. Perempuan tulis yang penting-penting letak kat situ. Jadi bila nak cari, tak payah kelang kabut. Tengok je kat belakang. Okey, Abam Tani, Ahmad bin Hanbal from Baghdad. Ya kan? Baghdad tu orang apa? Persian lah, Persian. Ya, sebab di Iraq tu memang Persian, ya. Imam Bukhari takkan tak tahu kan, Imam Bukhari daripada Al-Bukhari from where? Bukhari from Bukhara. Bukhara tu kat mana? Datin? Basra. Datin Kiti? Bukhara. Where is it located? Bukhara. Uzbek. Ya, Uzbek. Bukhara takkan tak tahu kan. Uzbek. Ya, Imam Muslim daripada Iran. Naisabur nama bandar dia. Ya, sebab perempuan kurang berjalan kat tempat-tempat ni. Perempuan banyak pergi Europe. Perempuan tak banyak pergi, apa kita panggil, ya, kita panggil Central Asia dia panggil. Central Asia, ya. Sebab kebanyakan ulama Islam ni semua daripada situ. Tak percaya, ya. Kita tak ada, ya. Macam Iraq contoh, ya. Iraq kita ada Ahmad bin Hanbal Baghdad. Imam Bukhari, Bukhara, Uzbek. Imam Muslim from Naisabur, ya, Naisabur tu Iran. Imam Tirmiz kat mana? Uzbek. Another Uzbek, ya. Tirmiz Uzbek juga. Nombor 4, nombor 5 Abu Daud. Abu Daud daripada Sijistan, Iran juga. Ya, Sijistan tu bandar dekat Iran juga. Ya, nombor 6 siapa dia? Nombor 6 An-Nasai. Nasai daripada Nasak. Nasak tu dekat Turkmenistan, Central Asia juga. Ya, yang terakhir Ibnu Majah. Ibnu Majah daripada Qazwin, daripada Iran. Banyak Mostly kita Kelantan. kata, ya, mesti Iran punya. Hmm. Iran ataupun Uzbek. Semua mereka ni orang mana? Semua pun Parsi. Parsi. Ahmad pun Persian, Bukhari Persian, Muslim Persian, Tirmizi Persian, ya. Kemudian Abu Daud Persian, An-Nasai Persian, Ibnu Majah pun Persian. Semua Parsi. Mana ada Arab? Pasal Ya, apa banyak zaman tu Parsi, macam Ustaz? mana? Apa Pasal dia? apa banyak Parsi? Sebab Parsi ni pasal sahabat-sahabat Nabi duduk situ kan Ustaz sebut tadi. Anas bin Malik duduk Basrah. Ya, Az-Zubair datang Basrah. Talha bin Ubaidillah Basrah. Sayyidina Ali Kufah. Ya, Ibnu Mas'ud Kufah. Abdullah bin Abbas pun duduk Kufah juga. Ya, sahabat-sahabat Nabi ni kebanyakan sejak zaman apa ni, Omar tu dah mula dah. Zaman Ali tu paling ramai duduk di apa kita panggil di Iraq ni. Iraq ni Persian lah sebab Iraq ni center untuk Persian Empire tu duduk kat Iraq, kat Baghdad tu.
Ya, jadi sebab tu ulama-ulama yang datang macam Qatadah tadi kan. Pasal apa Qatadah? Dia ulama buta. Bila dia buta, dia tak banyak travel. Dia duduk kat Basrah tapi boleh jadi alim. Pasal apa? Pasal Anas bin Malik duduk situ. Tu lah antara sebab dia. Pasal sahabat Nabi ni kebanyakannya dah hijrah ke sana. Kemudian ulama-ulama besar ni, ya, macam Imam Bukhari dan sebagainya, semua datang. Datang ke Iraq untuk belajar. Datang pergi Baghdad, ya, datang pergi Kufah, datang pergi Basrah. Mereka pergi juga Mekah Madinah, tapi Mekah Madinah tu kebanyakan pergi tu untuk haji umrah aja. Ya, zaman dulu yes. Zaman Imam Syafi'i, ya, zaman Imam Malik, yes. Itu semua duduk di Mekah Madinah. Tapi selepas zaman mereka, semua dah pergi ke Persian Empire dah. Ya, kebanyakannya Persian Empire. Pasal dulu zaman Nabi, Persian Empire ni majusi kan. Tapi zaman para sahabat, Persian ni dah jatuh tangan umat Islam. Islam dah menang dah, ya, dan mereka dah jadi Muslim dah. Jadi berlaku kahwin campur, ya. Jadi kahwin campur ni kita tahulah, ya. Kalau budak-budak yang mak bapak kahwin campur ni biasanya lagi cerdik dah, ya. Memang betul. Ya, mixed marriage ni anak-anak ni lagi cerdik kita tengok. Ya, kita tengok Sofiah masuk apa kita bilang Oxford kan. Mak dia Melayu, bapak dia Pakistani. Bapak dia Pakistani, ya. Bapak dia pun, ya, apa ni, mathematician juga. Mak dia pun somebody juga kan. Ya, mak dia. Jadi maknanya bukan orang biasa-biasa kita tengok. Nur Amalina contoh. Nur Amalina kan. Ya, dapat 21A. Ya, mak dia cikgu matematik tambahan dekat sekolah menengah. Ya, bapa bapa tiri dia tu apa ni, engineer by profession. Jadi maksudnya macam tu lah kita kata, ya. Background mak bapak tu biasanya bagus. Tu anak dia jadi bagus kan. Kita tak nafi ada juga, ya, macam Nur apa kita panggil, ya, Nur Madiha tu. Ya, daripada Kelantan contoh kan. Bapak dia nelayan, mak dia suri rumah 21A. ada tapi tak ramai lah. 21A. Ya, biasanya yang bagus-bagus ni mak bapak dia mesti hebat-hebat punya. Ya, tapi ada juga mak bapak hebat, anak biasa-biasa pun ada juga. Ya, jadi tak pelik lah. Ya, mak dia chartered accountant, bapak dia apa kita panggil, ya, bapak dia apa istilah dia, judge ke apa kan, anak dia hebat-hebat. So tak pelik lah. Mak bapak dia bagus kan. Macam tu lah cerita dia. Setuju Boleh Ustaz. perempuan ya. Ya. Macam tu lah ya. Tokoh-tokoh ulama ni pun macam tu juga. Ustaz, lepas tu Nasai NI tu apa? Lepas ABMTHA tu apa? Tadi Ibnu Majah tadi dah sebut. Oh, Ibnu Majah ya. Okey. Ya, Ibnu Majah. Ya, Ibnu Majah daripada Qazwin. Qazwin tu Iran Qazwin. juga. Ya, Qazwin. Perempuan kena tengok peta Iran tu. Pergi ke Iran, tengok yang state dia. Dia punya province dia. Ya, kat situ kita boleh tahu. Tehran, yang Qazwin, Naisabur, Sijistan. Ya, tuan-tuan kena tengok peta tu. Ya. Tapi kalau perempuan pergi tempat tu, ya, lagi kita tengok dia punya sebab dia. Sebab orang Parsi ni, dia makanan dia. Ya, dia makan makanan-makanan sihat. Sebagai contoh. Ya. Sebab apa kita panggil, ya, pistachio, apa ni, apa kita panggil, badam kan, ya, almond, apa semua tu semua datang dari situ. Ya, Makanan-makanan sihat kan, kita pergi Uzbek contoh kan, ya, dekat dia punya pasar tu, wet market dia tu, jual apa kita tengok, semua kacang-kacang tu lah, pistachio, ya, badam, ya, kemudian apa ni, apa, prune, ya, apricot kan, ya, memang pemakanan dia. itu memang makanan dia, ya. Yogurt, dia makan yogurt. Lepas tu suasana dia sejuk kan. Dia orang ni ekstrim. Ekstrim maknanya kalau musim panas dia tak keluar sebab panas sangat. Kalau musim sejuk ekstrim. Sebab tu dia banyak duduk kat rumah dan banyak buat apa? Banyak belajar. Ya, banyak belajar, ya. Tapi macam tadilah, bukanlah maknanya Arab pun semua tak bagus, bagus kan. Tapi maksudnya memang dia punya iklim tu, climate dia, ya, environment dia tu yang menyebabkan dia macam tu. Dia banyak duduk kat rumah. Dia banyak mengkaji, dia banyak belajar, ya. Jadi satu lagi makanan lah, makanan memang banyak membantu. Memang makanan, ya, you are what you eat. Ya, you are what you read and you are what you eat. Jadi kalau kita makan benda sihat, kita pun jadi sihat kan, healthy eating kita kata. Ya, makanan dia, ya. Lepas tu macam tadilah, kalau musim sejuk tidur awal, bangun awal kan. Memang betul lah, ya, tu memang bagus lah. Ya, early to bed, early to rise kita kata. Ya, kalau macam kita mungkin sebab malam tu kita kata, ya, kita boleh tengok TV lagi, boleh apa, dulu mana ada benda-benda macam tu. Okey, ya, macam perempuan tengok kan, macam perempuan pernah pergi Bukit Tinggi kan. Ya, Pak Hamka daripada Bukit Tinggi. Ya, Kak Rozi pernah pergi ke Bukit Tinggi kan?
Ada few Pernah time. pergi? Pernah pergi kampung Hamka. apa ni Pak Hamka. Hamka, pernah pergi? 2 kali dia pergi. 2 kali pergi kan. Cuba tengok suasana dia. Pak Hamka ni novelis kan. Hmm. Bila kita tengok tempat dia tu, bukit tinggi dengan cantik, Sejuk, dengan sejuk, sejuk, dengan sejuk. Hmm. apa ni, benda-benda tu ya kita kata memberikan konteks yang bagus untuk Pak Hamka menulis novel. Sebab tempat Environment dia dia, tu cantik environment. kan. Hmm. Ya, environment tu membantu kita. Tapi kalau kita duduk di tempat yang hiruk pikuk, bising dengan suasana yang tak bagus kan, memang macam tadilah. Idea pun tak keluar kadang-kadang kan. Nak Banyak dapat menulis pun ilham. payah. Hmm. Ya, environment tu. Ya, memang kalau perempuan pergi Uzbek, belah-belah Turkmenistan, tengok Iran semua sebagainya, memang suasana dia sebab dia nature. Ya, dengan gunung ganang, ya kawasan apa kita pergi kan, memang tak pelik macam Bosnia contoh kan, Bosnia tu sebab apa kita kata Serbia ya dengan apa ni Croatia ni, pasal apa dia nakkan Bosnia tu? Sebab Bosnia ni sumber air dengan sungai dia, dengan cantik ya kawasan Alam. pertanian Hmm. ya, dia punya Resources dia banyak. gunung memang memang cantik lah. Ya sebab tu Saudi kan kita tengok kita pergi ke Bosnia, Ustaz pergilah Bosnia kan. Perempuan mungkin dah pernah pergi ya. Dia punya apa kita panggil ya, dia punya hotel-hotel Saudi dia invest banyak ya dekat Bosnia ni. Dan orang Saudi dia dua je. Kalau dia pergi honeymoon, satu dia datang Malaysia, Langkawi, Cameron Highland, Genting semua sebagainya. Satu lagi dia pergi mana? Bosnia. Dia pergi Bosnia, ya. Sebab Bosnia satu Muslim, majoriti Muslim kan, makanan halal senang. Kita pergi mana-mana pun kebanyakannya, ya, nampak apa orang Saudi ramai di Sarajevo ke tu memang Saudi, ya. Dan satu lagi Ustaz baru find out, ya, dekat Georgia. Georgia pun ramai orang Saudi. Ya, dan dia punya hotel di Georgia. Georgia ni dia Orthodox Christian, ya, tapi dia punya hotel kebanyakannya syariah compliant. Hmm. Ya, tak ada jual arak, ya. Kemudian dia punya tandas apa semua tu dia ada bidet, ya, ada tempat ambil wuduk. Kita pun kita kata ni negara Orthodox Kristian kan, tapi dia punya hotel dia syariah compliant, bagus, ya. Pasal ramai orang Islam, especially daripada Middle East, daripada Dubai, sebab dia ada direct flight. Dubai ke Tbilisi tu dia ada direct flight daripada Dubai, daripada Doha dan sebagainya ya. So memang ya negara cantik ya, environment dia bagus ya, gunung ganang, sungai ya, binatang-binatang ternak dan sebagainya, memang suasana dia memang bagi ustaz cantik lah. Ya, cantik ya. Mungkin tempat lain pun cantik kan ya, tapi tempat-tempat ni dia rare. Ya, dia rare. Dia tak macam Europe yang kita faham lah, ya. Ha, Azerbaijan contoh, ya, Georgia, ya, Turkmenistan, Uzbek, dia lain. Suasana dia tu memang sangat lain. Ya, dan ada pula Muslim community, lagi bagus lah perempuan. Ya, okey, tu cerita dia. So balik pada apa tadi kita panggil, ya, daripada Qatadah tadi. Qatadah dia buta. Ingat, Qatadah tu buta. Orang Basrah. Basrah ni dekat dekat apa ni Persian Gulf. Maknanya kawasan bandar besar. Sebab tu bandar kedua terbesar di Iraq adalah Basrah. Ya, bandar paling besar of course Baghdad lah, ibu negara dia, capital city kan. Tapi southernmost kat bawah sekali ya Basrah, sebab dia dekat pelabuhan. Pelabuhan ni macam biasalah orang ramai datang. Sebab tu orang ramai datang travel duduk kat Basrah pasal Anas bin Malik ada kat situ. Ya, jadi ulama-ulama Basrah pun banyak dapat daripada Anas bin Malik. Ya, tu cerita dia. Jadi kata Qatadah daripada Anas bin Malik, ya, ketika mana Nabi nak tulis surat, nak hantar kepada orang Ajam. Ajam ni maknanya pemimpin-pemimpin non-Arab. Ajam meaning non-Arab. Ya. Jadi qila lahu, dikatakan kepada Nabi, sahabat beritahu, innal ajam, sesungguhnya pemimpin-pemimpin negara bukan Arab, la yakbaluna, mereka tidak akan terima surat illa, melainkan kitaban, surat alaihi khatam, ya, surat yang ada cop mohor, yang ada official stamping, ya. Fastana'a khataman, lalu Nabi pun suruh ya para sahabat ya membuat satu cincin, faka'anni anzuru ila bayadihi fi kafihi, maka kata Anas bin Malik ya, seolah-olah aku melihat cahaya putih berkilauan pada tangan baginda ya, pada telapak tangan Nabi. Maknanya kadang-kadang cincin tu diletak di sebelah atas ya, kadang-kadang dipusing ke bawah mata dia tu ya, kadang-kadang Nabi pegang ya, kadang-kadang Nabi letak dalam pouch Nabi. Maknanya
maknanya bukan untuk perhiasan. Dia lebih pada administrative purpose. Itulah cerita dia, perempuan. Ya, jadi maknanya bukan untuk pakai perhiasan. Tapi kalau nak pakai, pakailah. Cuma jangan kata Nabi pakai itu untuk perhiasan, bukan. Tujuan dia lebih pada administrative purposes. Kerana dulu tak ada stamping macam kita, rubber stamp. So, lebih senang Nabi bawa ke mana-mana. Kalau ada surat, Nabi, ya, kita panggil Nabi, apa kita panggil? Ya, Nabi stamping aja pakai kepala, apa kita panggil? Kepala apa ni, cincin tu. Macam itulah cerita dia, perempuan. Ya, jadi nampak cahaya putih berkilauan pada tangan Nabi tu. Ya, pasal apa? Sebab macam tadilah, ya, bila orang tengok tu, bila Nabi angkat tu, nampak Nabi punya telapak tangan yang putih. Okey, perempuan, selesailah untuk perjalanan kita pada hari ini. Sampai muka surat 100. Ya, tolong tandakan. Akan datang kita boleh sambung hadis yang ke-91. Masih belum selesai cincin. Kemudian, ya, lepas cincin tu Nabi, ada cara Nabi pakai. Dekat jari tangan kanan ke kiri. Macam kita pakai jam kan. Yang bagusnya pakai kanan ke kiri. Jadi kita akan tengok. Cincin pun sama juga. Kalau nak pakai kan. Sunnahnya kanan ke kiri. Kanan. Boleh tak pakai kiri? Adakah salah, makruh atau macam mana? Itu kita akan tengok lah. Ya. Okey, perempuan ada apa? Datin, Katie, ada persoalan? Ya. Kak Ana, Kak Rozi. Ya. Perempuan yang Ustaz, lain silakan. Ya. Ustaz, Rasulullah SAW pakai cincin tu sebagai cop momo untuk dia, sebagai dia punya signature lah Ustaz. Ya. Maknanya mungkinkah Rasulullah dulu tak pandai nulis ke, ataupun memang dia tak boleh sign ke, memang dia pakai chalk tu sebagai tanda dia punya, orang kata, authentication, yang dia kata that's his punya original letter, Dia original stamping tu dah jadi macam macam kita sekarang lah kan. Ya, bila mohon apa? Sebab dia memang kena ada chop tu lah kan. Macam stamping kita lah, nak macam kita punya certified agreement. true copy kan. Certified true copy. Dia kena ada. Mesti ada. Stamp, yes. Mesti ada stamping. Ya. Bukan makna Nabi tak boleh menulis membaca. Memang the first 10 years, masa Nabi duduk Mekah, memang Nabi tak boleh baca tulis. Dan Allah tak bagi Nabi baca tulis tu sebab apa? Sebab apa? Apa tujuan dia, Kak Menurunkan Ida? Al-Quran. Supaya orang tak accuse Nabi buat Al-Quran. Al-Quran. Ya, supaya Nabi tak tulis Quran. Orang tak boleh tuduh lah. Pasal dia tengok Nabi tak pandai tulis, tak pandai baca, macam mana nak tuduh pula kan? Jadi, after 10 years, setelah tuduhan tersebut tidak lagi boleh dibuat, Allah kembalikan Nabi boleh baca dan tulis. Tapi of course, sebagai pemimpin, Nabi tak tulislah surat tu sendiri. Of course, Nabi ada secretary lah. Ya, cuma Nabi bila dah siap surat tu, Nabi dah check, Nabi stamping aja pakai Nabi punya cincin. Itulah dia lebih pada pengesahan tadi lah, untuk certification lah. Ya, bukan kerana Nabi tak pandai tulis dan baca, Datin. Okey, maknanya the stamping tu daripada zaman Rasulullah dah memang ada agreement by stamping. Betul. Ya, daripada dulu lagi lah. Sebab kalau hadis yang 90 ni, Anas kata, bila Nabi nak mula hantar surat dakwah kepada Persian Empire, Byzantine dan sebagainya, para sahabat kata, ya Rasulullah, mereka ni dah beramal dengan stamping ni. Ya, jadi Nabi pun kalau nak hantar, kena ada stamping juga. Ikut apa ni, apa kita panggil, ya, ikut kebiasaan yang sudah ada pada zaman tersebut. Maknanya sebelum zaman Nabi lagi dah ada. Dulu-dulu lagi dah ada. Ya. Cuma kalau tanya sejak zaman bila, kita tak tahulah kan. Tapi maknanya before Nabi tulis surat tu, Byzantine Empire dengan Persian memang dah pakai. Itu dah jadi praktis lah, normal praktis. Datin, ya. Ada lain silakan. Satu lagi soalan Ustaz, Ya. luar daripada sirah ni. Kita membaca surah ayat kursi setiap solat, lepas solat. Lepas solat. Ayatul Kursi, okey. Ayat kursi. Soalan dia? Soalan saya, apakah fadilat yang meninggikan ayat kursi ni dibaca selepas solat? Satu soalan saya, macam manakah Allah mengangkatkan ayat kursi tu, mengatakan yang something yang kita tak baca Fatihah tak apa, tapi baca ayat kursi tu fadilat dia lebih besar selepas solat. Daripada Fatihah, ya. Ya. Yang pertama sebab kalimah tauhid tu, dia mula dengan la ilaha illa huwal hayyul qayyum kan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa tu kalimah tauhid. Kalimah tauhid ni memang yang paling tinggi lah.
kalau Fatihah, segala puji bagi Allah. Tapi Mhm. kalau ayatul kursi, dialah yang tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Lagi tinggi lah. Ya, walaupun Al-Fatihah tu rukun solat, tetapi lepas pada solat, ya, yang terbaik dibaca adalah ayatul kursi kerana konten dia tu. Tidak ada, ya, dialah Allah yang tidak ada yang berhak disembah melainkan dia. Ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, yang tak tidur, tak mengantuk, ya, dan mengetahui segala sesuatu. Jadi, kandungan ayat kursi itu menceritakan tentang kebesaran dan keagungan Allah. Itulah keutamaan dia, ya. Kemudian kalau tanya fadilat, siapa yang baca ayatul kursi setiap kali lepas solat fardu 5 kali satu hari, maka tidak ada yang menghalang dia daripada masuk syurga melainkan satu je. Pasal apa dia tak boleh masuk syurga lagi? Pasal dia belum mati. Ya, ma la yamna'hu min dukhulil jannah ilal maut. Tidak ada yang menghalang dia daripada masuk syurga melainkan kerana dia belum mati je. Kalau mati je insya-Allah dia masuk. Tapi bukanlah mana mati tu orang masuk dah. Mati kena pergi kubur dululah, kubur. Ya, kemudian mahsyar di apa kita panggil, ya, dibicarakan. Tetapi akhir hidup dia, ending dia memang syurga. Pasal dia beramal dengan ayatul kursi. Ya, kerana orang yang beramal dengan ayatul kursi mesti orang yang solat. Sebab dia baca ayat kursi itu setelah solat, Lepas solat. kan? Jadi maknanya in order to recite ayatul kursi, you must perform your solat first. Jadi orang yang jaga solat, ya, kemudian baca ayatul kursi, insya-Allah memang tak ada tempat bagi dia melainkan syurga lah. Itu fadilat dia. Tapi kalau tanya mengapa Allah angkat, pasal memang ayatul kursi itu menceritakan tentang tauhid, kalimah tauhid, tentang keesaan dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza dengan Fatihah. Fatihah pun hebat. Ya, tapi Fatihah lebih pada pujian kepada Allah. Ya, pujian dan minta hidayah, kan? Sebab ayat dalam ayat kursi tak ada doa minta. Dalam Fatihah ada ihdinas siratal mustaqim. Jadi dia ada beza. Jadi dua-dua tu kena baca, satu baca dalam solat, satu baca selepas solat. Kan cantik tu. Dia complement each other lah. Boleh, ya? Berfaham. Ya, okey. Okey, Datin, ya, kita berhenti di sini. Pada semua, terima kasih Datin Katie, pada Kak Rozi dan semua jamaah. Kita jumpa minggu ketiga nanti untuk Sirah Nabawiyah. 19 Ogos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Salam Sama-sama, ya. Ustaz. Sama. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.